Halo, kepesanan jumpa lagi dalam video kali ini. So, untuk video kali ini secara ringkas saja, saya ingin bawakan satu lagi review berkenaan dengan kasut trail, yaitu kasut daripada 910 yang diberi nama sebagai kasut Matterhorn 2.0. So, ini dia kasut dia. Okay. So, sebelum ini saya telah menggunakan kasut ini dalam larian saya sejauh 100 km di Kundasang, di kira altitude tinggi lah, LSD. Dan secara ringkasnya kasut ini memang capable. Sebenarnya saya tidak perlulah ulas ataupun berikan review secara detail. Dan larian saya tersebut is speak louder than kasut ini. Kasut ini memang capable. Cuma ada sedikit sajalah yang mungkin saya akan bincangkan berkenaan kasut inilah. So, jadi yang pertama berbeza dengan kasut sebelum ini yang saya gunakan, yaitu kasut Speedgoat. Yang ini Speedgoat warna oranye. Kasut ini sangat dia lebih nipis, okay? Dia bukan ada padding, dia sangat nipis dan menyebabkan sakit di atas ankle. Yang lainnya dia menyebabkan kesakitan di ibu jari kaki. So, kasut ini bukan untuk ultra, tetapi mungkin sekitar 20 atau kurang daripada 30 km. Digunakan untuk speed, okay, ataupun trail. Dia bukan yang jenis naik turun dengan banyak, okay. Dia lebih kepada speed lah, nama pun Speedgoat kan, Speedgoat. So, jadi kasut ini lebih sesuai untuk digunakan trail yang pendek. Dan juga mungkin digunakan untuk kelajuan. Tapi walau macam mana pun, berat bagi kedua kasut ini lebih kurang sama, yaitu 342 gram. Okay. Yang ini pun lebih kurang juga 342 gram. So, lebih kurang bukan berat sangat. First kali untuk kasut ini, di bahagian atas dia, di bahagian atas dia ada padding sedikit. So, tapi sama juga di bahagian toe box dia agak tirus. Tapi walau macam mana pun, kedua kasut yang saya beli ini adalah kedua-duanya size 43, tetapi kalau dilihat dari segi size dia, boleh dilihat Matterhorn 2.0 ini agak besar sedikit berbanding dengan Speedgoat. Okay, agak besar sedikit, mungkin sebab untuk compensate the padding lah sedikit daripada kasut ini. Okay. So, kasut ini lebih banyak ada padding sedikit lah, tapi di bahagian bukan tebal sangat lah. Di bahagian ini dia lebih macam sock liner yang atas sedikit. Saya akan ceritakan selepas ini lah apa dia punya kelemahan. Cuma yang bagusnya dia ada padding di depan dan lembut. Dia ada tali kasut ini. So, tali kasut ini putus. Tali kasut dia putus sebab bila diikat tu dia tiba-tiba dia putus. So, jadi tali kasut ini walaupun sebenarnya okey, tapi dia mungkin akan cepat putus. Ini pun putus masa saya cuba ikat masa lari itu, sebab buka sebab masa larian tu dia ada pasir ataupun tanah yang masuk ke dalam. Okey, dan saya terpaksa buka beberapa kali lah dan ikatkan, tiba-tiba terputus. So, itulah kelemahan untuk tali kasut yang begini kan. Alright. Walaupun agak praktikal sikit lah, tapi dia boleh putus. So, itulah dia. So, walaupun di bahagian lidah kasut pun agak nipis, tetapi dia ada padding lebih lembut daripada yang sebelum ini untuk Speedgoat. Di atasnya okey lah, okay, walaupun dia agak tirus, tetapi saya ambil keputusan untuk size yang lebih besar lah, ambil size besar, beli yang size besar supaya ada lebih ruang di hadapan. Okay. Tetapi walau macam mana pun, bila diikat dia masih juga ke depan. Tetapi sepanjang larian loop pertama, iaitu 53 km, tidak ada masalah di bahagian atas. Saya tidak ada kesakitan di ibu jari kaki. Kedua lebih kurang dalam 40 lebih kilometer lagi lah. So, loop pertama 53 km dan 47 km lagi loop kedua, menggunakan kasut ini juga. Saya cuma tukar stokin saja. So, di bahagian midsole pun agak okey, lembut. Cuma waktu berjalan tu memang dapat rasa lah dia
lembut, tetapi bila lari itu sebab kita pounding kasut ini agak keras jugalah. Okey lah, saya puas hati dengan di atas dan juga di midsole, dan di outsole pun kira nampak okey lah di bahagian depan dan sebagainya, sebab kita jalan tersebut ada juga jalan raya, jalan bertar, okay, trail dan sebagainya. So untuk 100 km boleh lagi. So kalau nampak di sini ada sedikit memanglah kalau berlari ataupun berlari di jalan raya aspal, so lebih haus lah kan. Okay. So ini di bahagian tapak selepas daripada 100 km tersebut larian saya, ataupun lebih lah, sebab sebelum larian 100 km saya ada gunakan dalam 15 km dan sebagainya. Kemudian 100 km LSD yang untuk persiapan di TMBT saya. Okay, so inilah. So masih lagi okay. Okay, sepanjang pemakaian saya di loop yang kedua, okay, dia ada hujan di bersilau dan kasut basah. Okay, kasut basah. Saya ambil keputusan untuk pakai gaiter lah untuk mengelakkan lebih banyak pasir ataupun tanah masuk ke dalam ni, sebabnya dia agak terbuka sikit. Kalau lari jauh di bahagian trail, lebih baik mungkin pakai ataupun menggunakan gaiter lah. Right? So yang lain saya tidak ada masalah. Okay. Cuma di bahagian jalan yang berbatu ataupun trail yang berbatu agak terasa jugalah di bahagian sini, di bahagian terkena dengan batu, sebab mungkin di dalam dia bukan ada rock protection lah, tetapi dia bukan teruk lah. Saya pun tengah berfikir, sebab ini adalah kasut pertama yang saya gunakan lebih daripada 60 km dan boleh digunakan untuk ultra. Saya ada kasut lain, okay, cuma saya sedang berfikirlah sama ada saya akan pakai kasut ini ataupun tidak, ataupun kasut lain. Kemungkinan akan hujan. Okay. Kalau saya pakai, mungkin saya akan gantikan tali kasut ini dan tengoklah macam mana. Okay. Tapi sebab berat bagi kasut ini lebih kurang 342, kasut satu lagi yang ada berat dia 309, dan lebar sedikit lah di bahagian toe box. Okay. Tapi memandangkan sebelum ini saya pernah gunakan, saya pun sedang berfikir. So itu saja daripada saya untuk kali ini berkenaan dengan kasut daripada 19, iaitu Metahon 2.0 yang telah saya gunakan di LSD saya sejauh 100 km bersama Rohto, tim Rohto hari itu. Sama ada saya akan pakai ataupun pakai kasut lain, saya sedang berkira-kira jugalah. Tengok dulu macam mana. Okay. So jadi itu saja perkongsian kali ini. So maksudnya kasut ini memang is capable dan boleh digunakan untuk ultra berbanding dengan yang speed goat. Speed goat adalah lebih kepada trail yang pendek dan juga mungkin untuk speed. Walaupun kedua-duanya berat adalah sama, yaitu mungkin lebih kurang 342 gram begitu. Okay. So terima kasih kerana menonton video ini walaupun ringkas. Terima kasih juga dan doakan saya dan juga mungkin rakan-rakan lain dapat menghabiskan ultra. So ultra ini adalah ultra pertama saya yang official di TMBT pada tahun ini. Jumpa lagi di video yang lain, dan itu saja. Terima kasih. Jumpa lagi. Bye.